Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bersama Ustazah pada hari ini kita akan sambung subjek sirah. Okay, sekarang Ustazah nak kamu sama-sama mendengar penerangan Ustazah untuk topik kita yang seterusnya. Okay, baiklah. Okay, kita akan tengok subtopik saat-saat menjelang hijrah ke Madinah. Okay? Okay. Apa yang kita akan belajar di bawah topik ini ialah murid-murid dapat mengetahui rentetan peristiwa sebelum Nabi dan sahabat-sahabat berhijrah. Mengetahui isi perjanjian Aqabah pertama dan kedua. Okey. 6 orang penduduk Madinah memeluk Islam. Okey. Apa yang terjadi? Baiklah. Pada musim haji, Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan ajaran Islam kepada 6 orang penduduk Madinah. Mereka daripada suku kaum Khazraj. Baginda membaca ayat-ayat Al-Quran kepada mereka. Lalu mereka beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah memeluk Islam, mereka pulang ke Madinah dan menyebarkan ajaran Islam di sana. Usaha mereka mendapat sambutan yang baik daripada penduduk di Madinah. Mereka mudah menerima Islam kerana mereka pernah mendengar cerita tentang kemunculan Nabi daripada bangsa Arab yang disebut-sebut oleh orang Yahudi Madinah di dalam kitab Taurat. Baiklah, untuk perjanjian Aqabah yang pertama. Okay, mari kita lihat. Pertamanya, selepas 12 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul, baginda dikunjungi oleh 12 orang lelaki Madinah. Mereka bertemu di Bukit Aqabah. Nabi Muhammad SAW mengikat satu perjanjian dengan mereka. Perjanjian ini dinamakan Perjanjian Aqabah, sempena nama tempat mereka berkumpul. Okay. Antara isi perjanjian tersebut ialah yang pertama, hendaklah menyembah Allah yang Maha Esa dan tidak menyekutukannya. Yang kedua, tidak mengambil hak orang lain tanpa izin. Yang ketiga, tidak membunuh anak perempuan. Yang keempat, tidak melakukan zina. Yang kelima, tidak menderhaka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya yang keenam, tidak membuat dan menyebarkan fitnah. Yang ketujuh, tidak menghalang orang yang melakukan kebaikan. Sentiasa bercakap benar dan tidak takut menerima celaan dalam melaksanakan ajaran Islam. Utusan Nabi ke Madinah. Okay, siapa? Okay, mari kita tengok. Setelah terikat dengan perjanjian Aqabah yang pertama, orang-orang Madinah semakin ramai memeluk Islam. Mereka meminta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghantar kepada mereka seorang tokoh yang boleh mengajar mereka tentang Islam
dan mengajak orang-orang Madinah memeluk Islam, terutama pembesar-pembesar mereka. Nabi Muhammad SAW menghantar Mus'ab bin Umair untuk mengajar mereka dan berdakwah di Madinah. Dengan kebijaksanaan menyampaikan dakwah, Mus'ab bin Umair berjaya mengislamkan ketua suku Aus, iaitu Sa'ad bin Mu'az. Dengan Islamnya Sa'ad bin Mu'az, seluruh suku Aus mengikut ketua mereka memeluk Islam. Perjanjian Aqabah kedua. Pada musim haji tahun ke-13 selepas Nabi Muhammad SAW dilantik menjadi Rasul, seramai 75 orang Islam telah datang untuk bertemu Nabi. Mereka terdiri daripada 73 orang lelaki dan 2 orang perempuan. Mereka berkumpul di Bukit Aqabah dan mengadakan perjanjian yang kedua, dikenali sebagai Perjanjian Aqabah kedua. Antara isi perjanjian tersebut ialah: pertama, memperkuatkan lagi isi Perjanjian Aqabah pertama. Seterusnya, yang kedua, berjanji akan membela kesucian agama Islam dan keselamatan Nabi Muhammad SAW sekiranya berhijrah ke Madinah. Yang ketiga, sanggup berkorban jiwa dan harta. Dan yang keempat, sanggup bekerjasama antara satu sama lain. Apakah hikmah di sebalik kedua-dua perjanjian Aqabah? Yang pertama, syiar Islam berkembang. Seterusnya, bilangan dan kekuatan umat Islam bertambah. Jalinan persaudaraan bertambah kuat antara umat Islam di Mekah dan di Madinah. Mendapat bantuan dan sokongan penduduk Madinah. Apa yang kita boleh dapat daripada sini? Penghayatan. Sentiasa mematuhi perintah Nabi Muhammad SAW. Seterusnya, tiada jalan mudah untuk mencapai kejayaan. Dan yang terakhir, segala kejayaan memerlukan perjuangan dan pengorbanan. Itu sahaja untuk siri video kali ini. Nanti dengarkan penerangan seterusnya di video yang kedua ya. Terima kasih.